Benih harapan Oren Maimunah. Seorang balu di Perak mengubah nasibnya dengan benih keledek. Maimunah yang kehilangan suaminya dan membesarkan 2 orang anak, setiap hari hanya mampu menyediakan semangkuk bubur nasi kosong untuk mereka. Segalanya berubah apabila anak bungsunya disahkan menghidap kekurangan zat makanan. Dalam keadaan terdesak, dia tertonton satu temu bual di televisyen. Benih keledek telah menyelamatkan sejuta keluarga. Berbekalkan wang Rm50 yang terakhir, dia menempuh perjalanan 3 jam ke Serdang. Setahun setengah kemudian, dia menjadi seorang usahawan yang menghasilkan 1000 mangkuk bubur keledek setiap hari, menggaji 15 orang pekerja, dan meraih pendapatan bulanan sebanyak 80.000 ribu. Keajaiban yang tercipta dari sebiji benih kecil. Izinkan saya menceritakan kisah yang luar biasa ini. Selamat sejahtera, saya Maimunah. Saya membesarkan 2 orang anak di sebuah kampung di pinggir Kuala Kangsar, Perak. Sudah 2 tahun suami saya, Osman, meninggal dunia. Setiap pagi apabila saya membuka mata, soalan yang sama bermain di pikiran. Hari ini, apa yang boleh aku berikan kepada anak-anakku untuk makan? Bubur yang dimasak daripada beras hancur yang ditanam di kebun kecil di belakang rumah menjadi satu-satunya hidangan kami sekeluarga. Hanya untuk sarapan, itu pun dicampur air yang banyak supaya nampak lebih banyak. Anak sulung saya, Aisyah yang berusia 12 tahun, tidak pernah mengeluh lapar di hadapan adiknya. Sebaliknya, dia akan mencedok sedikit bubur dari mangkuknya dan memasukkannya ke dalam mangkuk Amirul, adiknya yang bongsu. Amirul yang baru berusia 5 tahun, tanpa mengetahui apa-apa, hanya tersenyum sambil memegang sudu. Minggu lepas, pada hari Selasa, saya membawa Amirul ke klinik kesihatan desa. Jururawat itu menggelengkan kepalanya selepas melihat angka pada penimbang berat. Amirul disahkan kekurangan zat makanan. Jururawat itu menghulurkan sebotol vitamin tambahan kepada saya dan berkata, "Puan kena pastikan dia makan dengan betul. Dia perlukan daging dan sayur-sayuran." Saya mengangguk sambil menerima botol itu, tetapi di dalam hati saya hanya mampu tersenyum pahit. Hendak menyediakan bubur nasi pun susah. Ini kan pula daging. Dalam perjalanan pulang, Amirul tertidur di belakang saya. Berat badannya yang ringan terasa begitu berat menekan bahu saya. Aku tak boleh biarkan keadaan ini berterusan. Sesuatu mesti diubah. Tetapi bagaimana? Saya tahu membaca. Saya bersekolah sehingga darjah 4. Tetapi tiada pekerjaan untuk saya. Di kampung ini tiada peluang pekerjaan, dan saya tidak boleh meninggalkan anak-anak untuk ke bandar. Malam itu, selepas menidurkan anak-anak, saya duduk sendirian di halaman rumah. Cahaya samar-samar terpancar dari tingkap rumah jiran. Rumah Makcik Kiah, salah satu daripada beberapa buah rumah di kampung ini yang mempunyai televisyen. Terdengar suara dari televisyen itu di bawah angin, berita. Tanpa berfikir panjang, saya memasang telinga. Suara seorang lelaki kedengaran, jelas dan bertenaga. 50 benih keledek oren telah menyelamatkan sejuta keluarga. Keajaiban yang bermula di sebuah pusat pertanian di Serdang ini kini merebak ke seluruh negara. Saya bingkas bangun. 50 benih, sejuta keluarga. Saya menghampiri tingkap rumahnya dan melekapkan telinga. Lelaki di skrin itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Nazri, pengarah Pusat Penyelidikan Pertanian di Serdang. Dia menjelaskan bahawa keledek oren mempunyai nilai pemakanan 5 kali ganda lebih tinggi daripada keledek biasa. Kaya dengan vitamin A, ia mampu mencegah masalah kekurangan zat makanan di kalangan kanak-kanak. Ia juga mudah tumbuh di tanah yang kurang subur dan tahan kemarau. Dan sesiapa sahaja boleh mendapatkan benihnya secara percuma. Jantung saya berdegup kencang. Percuma? Boleh mencegah kekurangan zat makanan? Saya bergegas masuk ke dalam rumah, mencari buku nota yang sudah koyak dan sebatang pensel. Helaian belakang buku latihan sekolah Aisyah. Saya kembali ke tingkap dan merenung skrin TV. Alamat tertera di bahagian bawah skrin. Pusat Penyelidikan Pertanian Mardi, Serdang. Dengan tangan yang terketar-ketar, saya menulis alamat itu. Saya juga menulis nama Dr. Nazri. Malam itu saya tidak dapat tidur. Fikiran saya ligat mengira. Perjalanan ke Serdang mengambil masa 3 jam dengan bas. Tambang sehala 25, pergi balik 50 rikom. Wang yang saya ada tinggal tepat 50 rikom. Upah yang saya terima bulan lepas kerana membantu jiran menuai padi. Asalnya, wang itu saya simpan untuk membeli kasut baru untuk Amirul. Saya bangun pada pukul 4 pagi. Anak-anak masih tidur nyenyak.
Saya senyap-senyap menukar pakaian dan membungkus wang 50 itu di dalam sehelai kain kecil sebelum memasukkannya ke dalam poket baju kurung saya. Saya masuk ke bilik Aisyah dan mengejutkannya. Aisyah menggosok matanya dan bangun. Saya memberitahunya, "Ibu kena pergi ke satu tempat yang jauh hari ini. Tolong jaga adik ya." Aisyah tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya, dia menggenggam erat tangan saya. Kehangatan tangan kecilnya memberikan saya kekuatan. Perhentian bas terletak 30 menit berjalan kaki dari rumah. Hari masih gelap. Langit di sebelah timur mula cerah sedikit. Bas pertama bertolak pada pukul 5.30 pagi. Saya duduk di bangku perhentian bas sambil memandang ke langit. Bintang-bintang mula hilang satu persatu. Ini peluang terakhir aku. 50 ini sahaja yang aku ada. Aku mesti pergi ke Serdang, bertemu Dr. Nazri dan mendapatkan benih itu. Jika gagal, aku tiada cara untuk pulang. Tidak. Walaupun aku pulang, tiada apa yang akan berubah. Tetapi jika aku berjaya, aku boleh memberikan makanan yang sepatutnya untuk Amirul. Aku tidak perlu lagi melihat wajah lapar anak-anakku. Bas tiba dengan bunyi berderak. Saya bangun dan mengambil beg saya. Di dalam beg itu hanya ada sebotol air, buku nota, dan kad rekod kesihatan Amirul dari klinik. Saya membawanya sebagai bukti, jika perlu. Saya menaiki bas dan duduk di tepi tingkap. Matahari mula terbit, cahaya oren mewarnai kaki langit, warna oren, warna keledek oren. Sambil memandang warna itu, saya berfikir, bolehkah warna ini menjadi masa depan anak-anakku? Bas mula bergerak, bergegar di atas jalan tanah merah. Kampung-kampung berlalu di luar tingkap. Semuanya kelihatan sama seperti kampung saya. Rumah-rumah kecil, tanah kering, orang berjalan kaki. Saya mengeluarkan buku nota dan menyemak alamat sekali lagi. Pusat Penyelidikan Pertanian Mardi, Serdang, pengarah Dr. Nazri. Tangan saya masih terketar-ketar, getaran yang bercampur antara ketakutan dan harapan. Apabila perjalanan ini berakhir, adakah tangan saya akan memegang harapan, atau saya akan pulang dengan tangan kosong? Bas terus berjalan. Saya berdoa di dalam hati sambil memandang keluar tingkap. Tolonglah ya Tuhan, tolonglah kali ini sahaja. Wajah Amirul yang tersenyum terbayang di fikiran. Mata Aisyah yang penuh kepercayaan juga kelihatan. Saya menggenggam penumbuk. Hari ini, hidupku boleh berubah. Tidak, ia akan berubah. Pasti. Bas berjalan tanpa henti selama 3 jam. Pemandangan di luar tingkap mula berubah sedikit demi sedikit. Tanah yang kering bertukar menjadi lebih hijau. Semakin dekat dengan Serdang, semakin banyak pokok dan ladang yang kelihatan. Kawasan ini menerima lebih banyak hujan. Berbeza dengan kampung saya. Di dalam bas terasa panas dan berdebu. Seorang makcik di sebelah saya membawa 2 ekor ayam di dalam bakul di atas ribanya. Ayam-ayam itu kadang-kadang berbunyi kokok. Saya memeluk erat beg saya dan hanya memandang keluar tingkap. Saya berlatih di dalam kepala. Apa yang akan saya katakan apabila bertemu dengan Dr. Nazri? Selamat pagi, Tuan. Saya datang dari Kuala Kangsar. Saya membesarkan 2 orang anak, dan anak bongsu saya kekurangan zat makanan. Saya terdengar tentang keledek oren di TV. Bolehkah saya mendapatkan sedikit benih? Tidak. Kedengaran seperti meminta-minta. Saya berfikir lagi. Saya boleh bertani. Saya ada tanah. Jika diberi peluang, saya pasti akan berjaya. Ini pula kedengaran terlalu angkuh. Akhirnya saya hanya terus berlatih. Bibir saya terkumat kamit. Makcik di sebelah memandang saya dengan pelik, tetapi saya tidak peduli. Pada pukul 8.30 pagi, bas tiba di Terminal Bersepadu Selatan. Saya bergegas turun. Terminal itu jauh lebih besar daripada pekan di kampung saya. Orang ramai lalu lalang, kereta membunyikan hon. Saya berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Kemana harus saya pergi? Seorang pakcik sedang menjual buah-buahan. Saya menghampirinya dan bertanya, "Pakcik, di mana pusat penyelidikan pertanian?" Pakcik itu menunjuk ke satu arah dan berkata, "Jalan terus dalam 20 menit, nanti nampak. Bangunan besar, takkan terlepas punya." Saya mengucapkan terima kasih dan mula berjalan. Jalannya bertar. Di kampung saya hanya ada jalan tanah merah. Di sini jalannya elok. Kedai-kedai berbaris di kedua-dua belah jalan. Kedai roti, kedai pakaian, kedai perkakasan. Beginilah kehidupan orang bandar, fikir saya. Selepas berjalan selama 20 menit, sebuah bangunan besar kelihatan. Bangunan kelabu dengan bumbung hijau. Terdapat papan tanda di pintu masuk. Pusat Penyelidikan Pertanian Mardi. Jantung saya berdegup kencang semula. Disinilah tempatnya. Akhirnya aku sampai.
Apabila saya masuk, angin sejuk menyapa. Kipas siling sedang berputar. Seorang kerani wanita muda duduk di kaunter pertanyaan. Saya menghampirinya dan berkata, "Saya ingin berjumpa dengan pengarah dokter." Nazri. Wanita itu memandang saya dari atas ke bawah. Dia melihat pakaian saya yang lusuh dan kasut yang berdebu. Kemudian dia bertanya, "Puan ada buat janji temu?" "Janji temu?" Saya tergamam. Saya tidak tahu perlu ada janji temu. "Tidak," saya terus datang. Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Pengarah seorang yang sibuk. Puan tak boleh jumpa dia tanpa janji temu." Fikiran saya menjadi kosong. Selepas perjalanan 3 jam, adakah saya terpaksa pulang kerana tiada janji temu? Saya berkata dengan cemas, "Saya lihat di TV. Katanya sesiapa sahaja boleh dapatkan benih." Wanita itu mengeluh. "Benih diedarkan pada hari Khamis. Hari ini hari Isnin." "Hari Khamis? Saya hanya ada wang untuk tambang pergi balik hari ini. Saya tiada wang untuk datang lagi pada hari Khamis." Dengan suara yang terketar-ketar, saya bertanya, "Tak boleh ke saya dapatkan hari ini?" 50 benih sahaja. Wajah wanita itu menunjukkan rasa jengkel. "Peraturannya begitu. Sila datang pada hari Kamis." Saya berdiri di situ, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Air mata mula bergenang. Adakah ini pengakhirannya? Pada ketika itulah, seorang lelaki berjalan keluar dari koridor. Seorang lelaki dalam lingkungan 50-an, memakai kemeja kelabu dan memegang timbunan fail. Dia berhenti apabila melihat kami. "Ada apa nih?" tanya lelaki itu. Kerani itu menjawab, "Puan ni datang nak ambil benih, tapi saya suruh dia datang hari Kamis." Lelaki itu memandang saya. Pandangannya mesra. "Puan dari mana?" tanyanya. "Kuala Kangsar," jawab saya. "Naik bas 3 jam." Lelaki itu mengangguk dan berkata, "Sila ikut saya." Lelaki itu ialah Dr. Nazri, orang yang sama saya lihat di TV. Saya bergegas mengikutinya. Kerani itu cuba mengatakan sesuatu, tetapi Dr. Nazri mengangkat tangannya dan berkata tidak mengapa. Pejabatnya terletak di hujung koridor. Sebuah bilik kecil, tetapi kemas. Rak buku dipenuhi dengan buku-buku berkaitan pertanian, dan di dinding tergantung gambar-gambar keledek. Dr. Nazri mempersilakan saya duduk. Saya duduk di kerusi dengan berhati-hati. "Boleh Puan ceritakan kepada saya?" kata Dr. Nazri. "Kenapa Puan terpaksa datang hari ini juga?" Saya menarik nafas dalam-dalam, dan saya menceritakan segalanya. Kisah kehilangan suami, membesarkan 2 anak, bertahan dengan bubur nasi kosong, masalah kekurangan zat makanan Amirul, dan bagaimana saya hanya mempunyai 50 dan tidak boleh datang lagi jika tidak hari ini. Semasa saya bercerita, Dr. Nazri tidak pernah mengalihkan pandangannya dari mata saya. Dia mengangguk sambil mendengar. Apabila saya selesai bercerita, dia terdiam sejenak. Kemudian dia bangun dan pergi ke tingkap. Di luar tingkap, kelihatan sebuah ladang yang luas. Batang-batang hijau ditanam dengan teratur. "Puan nampak ladang tu?" kata Dr. Nazri. "Itulah keledek oren. 3 tahun lalu, kawasan itu tanah terbiar. Semua orang kata tiada apa yang boleh tumbuh di situ. Tapi lihatlah sekarang." Saya memandang keluar tingkap. Ladang yang menghijau. "Keledek ini kuat," sambung Dr. Nazri. "Ia boleh tahan kemarau, ia boleh tahan tanah yang tidak subur. Tetapi yang paling penting ialah orangnya. Hati orang yang menanamnya." Puan datang dari jauh, menempuh perjalanan 3 jam. Puan datang dengan wang terakhir Puan. Semangat itu sudah lebih dari cukup. Dia kembali ke mejanya dan duduk. Dia mengeluarkan sebuah buku nota dan mula menulis sesuatu. Saya menahan nafas dan memerhatikan. Dr. Nazri mengisi 2 muka surat penuh. Dia juga melukis gambar. Selepas selesai, dia mengoyakkan helaian itu dan memberikannya kepada saya. "Ini cara menanamnya," jelas Dr. Nazri. "Pertama, buat batas setinggi 30 cm. Saliran air sangat penting. Kedua, tanam benih dengan jarak 30 cm antara satu sama lain. Jangan tanam terlalu rapat. Ketiga, untuk bulan pertama, siram setiap 2 hari sekali. Selepas itu, air hujan sudah mencukupi. Keempat, apabila daun mula bertukar menjadi kuning, itu tandanya masa untuk menuai. Ia mengambil masa kira-kira 4 hingga 5 bulan selepas ditanam." Saya mengambil kertas itu dan membaca setiap perkataan. Saya juga melihat lukisan itu dengan teliti. Dr. Nazri menerangkan dengan perlahan dan teliti. Dia mengulanginya 2-3 kali sehingga saya faham. "Jom kita keluar," kata Dr. Nazri sambil bangun. "Saya perlu berikan benih kepada Puan." Kami keluar. Di belakang bangunan terdapat sebuah rumah hijau. Apabila kami masuk,
Benih-benih tersusun rapi. Batang-batang keledek muda ditanam di dalam polybag kecil. Dokter Nazri mengambil sebuah kotak dan mula memasukkan benih ke dalamnya dengan berhati-hati. 1, 2, 3. Dia mengira sehingga 10 dan mula semula. Dia mengambil masa kira-kira 5 menit untuk mengisi 50 benih. Kotak itu tidak seberat yang saya sangka. Dr. Nazri menutup penutup kotak itu dan mengikatnya dengan tali. Kemudian dia menyerahkannya kepada saya. Ini permulaan Puan, kata Dr. Nazri. 50 benih, tetapi ia adalah 50 harapan. Jaga ia baik-baik. Dan selepas 6 bulan, beritahu saya kabarnya. Saya memeluk kotak itu dengan kedua-dua belah tangan. Air mata saya mengalir. Terima kasih. Terima kasih. Saya hanya mampu mengulangi kata-kata itu. Dokter Nazri tersenyum dan menepuk bahu saya dengan lembut. Puan tidak bersendirian, katanya. Puan bersama dengan benih ini. Dan kami juga bersama Puan. Dalam perjalanan pulang ke terminal, saya berjalan sambil memeluk erat kotak itu di dada saya. Beratnya tidak sampai 5 kilogram, tetapi bagi saya ia adalah barang paling berharga di dunia. Pada pukul 1 petang saya menaiki bus. 3 jam lagi saya akan tiba di rumah. Di luar tingkap, Serdang semakin jauh. Saya memandang kotak di atas riba saya. Daun hijau kelihatan terkeluar dari celah penutup. Daun kecil tetapi hidup. Apabila benih ini tumbuh, Amirul boleh makan kenyang. Aisyah juga. Saya mengusap kotak itu dan berjanji di dalam hati. Aku pasti akan menjaganya dengan baik. Aku tidak akan gagal. Bus berjalan selama 3 jam lagi. Tetapi rasanya berbeza daripada semasa datang. Jika semasa datang saya dipenuhi ketakutan, kini saya dipenuhi harapan. Ada sesuatu di tangan saya. Sebuah kotak, harapan, dan masa depan. Matahari terbenam di sebelah barat. Cahaya oranye sekali lagi mewarnai kaki langit. Saya tersenyum memandang warna itu. Keledek oranye. Permulaan baru untuk keluarga kami. Saya tiba di rumah pada pukul 5 petang. Anak-anak berlari keluar dari halaman. Ibu! Ibu! Amirul berlari dahulu dan memegang baju saya. Aisyah berdiri sedikit jauh, memandang kotak di tangan saya. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Ibu bawa balik harapan, kata saya sambil mengangkat kotak itu. Harapan yang akan menyelamatkan keluarga kita. Saya mengumpulkan anak-anak di halaman. Apabila saya membuka kotak itu, 50 benih kelihatan. Daun-daun hijau berkilauan di bawah cahaya senja. Apa nih ibu? Tanya Amirul. Keledek. Keledek oranye. Kita akan tanam ini dan jual. Jual? Mata Aisyah membulat. Kita? Ya, kita. Saya mengangguk. Ibu tak boleh buat seorang diri. Kita kena buat sama-sama. Malam itu, selepas menidurkan anak-anak, saya mengeluarkan kertas yang diberikan oleh Dr. Nazri dan membacanya sekali lagi. Buat batas setinggi 30 cm. Tanam benih dengan jarak 30 cm. Siram setiap 2 hari sekali untuk bulan pertama. Saya melipat kertas itu dan memasukkannya ke dalam poket baju. Esok akan bermula. Keesokan harinya, pada pukul 6 pagi, saya mengejutkan anak-anak. Kami pergi ke halaman belakang dan melihat tanah itu. Ruang seluas kira-kira 500 meter persegi. Tempat menanam jagung sebelum ini. Tetapi kini kosong. Tanah kering dan merekah. Saya mengambil cangkul, alat yang digunakan oleh arwah suami saya. Sudah 2 tahun ia tersimpan di dalam stor. Pemegangnya kasar, tetapi terasa kukuh. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mula mencangkul tanah. Cangkulan pertama adalah yang paling sukar. Tanah itu keras. Tetapi yang kedua lebih mudah. Yang ketiga lebih mudah lagi. Saya mula mendapat rentak. Anak-anak juga membantu. Aisyah mengutip batu-batu kecil. Amirul mengangkut air dengan baldi kecil. Ia mengambil masa 2 hari. Selama 2 hari, kami bertiga bekerja keras untuk membersihkan tanah seluas 500 meter persegi itu. Tangan saya melepuh. Pinggang saya terasa seperti mahu patah. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Pada hari ketiga, kami akhirnya mula membuat batas. Seperti lukisan Dr. Nazri, saya menimbun tanah setinggi 30 cm. Tiada pita pengukur, jadi saya menggunakan jengkal. 2 jengkal tangan saya lebih kurang 30 cm. Saya membuat 10 batas. Jika setiap batas ditanam 5 benih, cukuplah untuk 50 benih. Pada pagi hari keempat, kami menanam benih. Tangan saya terketar-ketar ketika meletakkan benih pertama ke dalam tanah. Bagaimana jika aku buat salah? Terlalu dalam? Terlalu cetek? Tetapi kata-kata Dr. Nazri terngiang-ngiang. Keledek ini kuat. Seperti Puan.
Saya menggali lubang dengan berhati-hati, meletakkan benih, menutupnya dengan tanah, dan menyiramnya dengan air. Benih pertama telah ditanam. Aisyah menanam yang kedua. Amirul mengangkut air. Sepanjang pagi, kami sekeluarga menanam benih. Kira-kira pukul 2 petang, kami menanam benih yang terakhir. Kesemua 50 benih. Kami terduduk di halaman, memandang hasil kerja kami. Batas yang kemas, benih yang berjarak 30 cm. Daun-daun hijau bergoyang ditiup angin. Bagus, anak-anak, kata saya. Ini baru permulaan. Tetapi permulaan itu mudah. Yang sukar ialah menunggu. Saya menyiramnya setiap 2 hari sekali. Pagi-pagi lagi saya menimba air dari perigi dan menyiramnya dengan berhati-hati. Tidak boleh terlalu banyak. Dr. Nazri berkata begitu. Akarnya akan reput, kena siram secukupnya. Tetapi berapa banyak cukup itu? Saya sentiasa runsing. Seminggu berlalu. Benih-benih itu masih sama. Tidak layu, tetapi tidak juga membesar. 2 minggu berlalu. Masih sama. Pada minggu ketiga, jiran saya, Mak Cik Kiah, menjenguk dari sebalik pagar. Kau tanam apa tu, Munah? Tanyanya. Keledek. Mak Cik, jawab saya. Keledek. Mak Cik Kiah ketawa. Bukan keledek biasa ke? Ada apa yang istimewa? Keledek oren. Katanya berkhasiat tinggi. Berkhasiat? Mak Cik Kiah mencebik. Janda macam kau nak bertani apa? Baik pergi cari kerja cuci pinggan kat bandar. Kata-kata itu menusuk kalbu. Tetapi saya tidak membalas. Saya berpaling dan terus menyiram pokok. Sebulan berlalu. Benih-benih itu mula membesar sedikit demi sedikit. Daunnya menjadi lebih lebar. Batangnya menjadi lebih panjang. Setiap pagi, perkara pertama yang saya lakukan ialah pergi ke halaman untuk memeriksa. Berapa banyak ia telah membesar berbanding semalam. Pada bulan kedua, daunnya menjadi rimbun. Cukup untuk menutupi batas sepenuhnya. Kelihatan seperti permaidani hijau. Tetapi saya tidak dapat melihat apa yang ada di dalam tanah. Adakah keledek sedang membesar? Saya mula risau. Suatu hari Aisyah bertanya, Ibu, betulkah ada keledek kat dalam tu? Ada, jawab saya. Sekarang tengah membesar. Walaupun tak nampak, ia sedang membesar. Tetapi saya sendiri tidak pasti. Setiap malam saya tidak dapat tidur lena. Bagaimana jika gagal? Adakah 50.000 aku hangus begitu sahaja? Adakah aku telah menghampakan harapan anak-anakku? Pada bulan ketiga, bisikan jiran-jiran semakin kuat. Si Maimunah tu dah gila, sibuk tanam keledek. Anak-anak pun dipaksanya, saya buat tidak endah. Saya hanya terus menyiram dan mencabut rumput setiap hari. Pada suatu pagi di bulan keempat, semasa saya hendak menyiram, ada sesuatu yang aneh. Salah satu batas kelihatan sedikit membengkak. Saya berlutut dan melihat dengan teliti, jelas berbeza daripada semalam. Kelihatan seperti tanah itu ditolak dari bawah. Saya mengorek tanah itu dengan tangan secara perlahan-lahan. Sedikit sahaja. Hujung jari saya terasa sesuatu yang keras. Berwarna oranye. Ia adalah keledek. Ia benar-benar sedang membesar. Anak-anak, jerit saya. Sini, cepat. Anak-anak berlari keluar. Saya berkata dengan teruja. Ada, betul-betul ada. Keledeknya sedang membesar. Hari itu, kami menghabiskan masa sepanjang hari menjaga kebun. Kami ketawa sambil memandang tanah yang membengkak itu. Ia bukan satu kegagalan, ia adalah harapan. Pada bulan kelima, tanda yang dikatakan oleh Dr. Nazri muncul. Daun-daunnya mula bertukar menjadi kuning. Masa menuai telah tiba. Saya bersiap sedia sejak subuh. Saya membawa bakul-bakul besar. Saya memanggil anak-anak. Jom, kita lihat apa yang telah kita hasilkan. Saya mula menggali batas yang pertama. Dengan cangkul, saya mengeluarkan tanah dengan berhati-hati. Akarnya kelihatan. Apabila saya menggali lebih dalam, ketulan oranye muncul. Sebiji keledek yang besar dan pejal. Saya mengangkatnya dengan kedua-dua belah tangan. Beratnya mungkin 2 kilogram. Wah, anak-anak bersorak. Kami terus menggali. Dari satu batang keluar 4 hingga 5 biji keledek. Dari 50 benih, kami mendapat lebih 200 biji keledek. Apabila ditimbang, beratnya 800 kilogram. Kami duduk mengelilingi keledek yang memenuhi bakul-bakul. Cahaya oranye menyilaukan mata. Aisyah mengambil sebiji dan mengangkatnya ke arah cahaya matahari. Cantiknya, bisiknya, saya mematahkan sebiji keledek. Isinya juga berwarna oranye. Saya menggigitnya mentah-mentah, manis, lembab dan lembut. Inilah hasil kerja kita, kata saya. Kita dah berjaya. Amirul memeluk saya. Ibu hebat, katanya. Bukan ibu seorang, saya mengusap kepalanya. Kita semua hebat,
Kita semua yang lakukannya. Malam itu, buat pertama kalinya kami merebus keledek untuk dimakan. Saya memasukkan 20 biji ke dalam periuk besar dan merebusnya. Bau manis merebak dari dapur. Anak-anak duduk mengelilingi meja makan, menunggu. Mata mereka bersinar-sinar. Keledek itu masak. Saya meletakkannya di dalam pinggan dan mengagihkannya. Anak-anak meniupnya sebelum menggigit. Sedapnya, jerit mereka serentak. Saya juga makan. Manis dan lembut. Tetapi ada sesuatu yang lebih manis daripada rasanya, yaitu saat ini. Saat selepas 5 bulan menunggu dan berpeluh, keluarga kami dapat ketawa dan makan bersama. Ini baru permulaan, kata saya sambil memandang anak-anak. Sekarang kita kena jual nih, dan tanam lebih banyak lagi. Ibu boleh ke? Tanya Aisyah. Boleh, jawab saya dengan yakin. Kita dah buktikan, kita dah besarkan benih. Sekarang tinggal tunjukkan kepada orang ramai sahaja. Dengan 800 kg keledek di hadapan saya merancang. Esok saya akan menjualnya di pasar. Pasar Tani Kuala Kangsar terletak 40 menit dari rumah. Pasar dibuka setiap hari Rabu dan Sabtu. Kebetulan esok hari Rabu. Malam itu saya dan anak-anak mencuci keledek. Kami menggosok setiap satu untuk menghilangkan tanah. Keledek yang bersih kelihatan lebih cerah warna oranye. Kami membahagikannya ke dalam 5 buah bakul besar. Setiap bakul 30 krima. Harga keledek di pasar sekitar 5 sekilogram. Jika saya membawa 150 kg, saya boleh dapat Rm750 roken, wang yang sangat banyak. Lebih daripada perbelanjaan sebulan. Saya tidur dengan perasaan teruja. Saya bangun pada pukul 5 pagi. Bersama Aisyah, saya memuatkan bakul-bakul itu ke atas kereta sorong. Kereta sorong lama milik arwah suami saya. Rodanya berbunyi, tetapi masih boleh digunakan. Kami bertolak dari rumah pada pukul 6 pagi. Pasar mula sibuk pada pukul 7. Selepas berjalan 40 menit, kami tiba di pasar. Para peniaga sudah mula membuka gerai. Makcik penjual sayur, pakcik penjual ikan, abang penjual baju, saya mencari satu sudut kosong dan membentangkan tikar. Saya mengeluarkan keledek dari bakul dan menyusunnya di atas tikar. Keledek oren segar, jerit saya sekuat hati. Keledek oren berkhasiat tinggi. Orang yang lalu lalang hanya memandang sekilas, tetapi tiada siapa yang berhenti. Sejam berlalu, masih tiada siapa yang datang. Peniaga lain sudah mula melayan pelanggan. Makcik yang menjual ubi kayu di sebelah sudah separuh habis jualannya. Kenapa tak laku? Saya mula risau. Adakah harganya mahal? Saya membuat papan tanda. Rm4.050 sekilogram. 50 sen lebih murah daripada harga pasaran. Tetapi masih tiada pelanggan. Seorang makcik datang menghampiri. Berapa harga? Tanyanya. Rm450 sekilo, makcik, jawab saya. Keledek oren, berkhasiat tinggi. Makcik itu mengambil sebiji keledek, membeleknya, kemudian meletakkannya semula. Macam keledek biasa je. Kat rumah aku pun ada. Makcik itu berlalu pergi. Tengah hari menjelang. Selama 4 jam saya tidak menjual sebiji pun. Perut saya lapar, tetapi saya tidak lalu makan. Saya hanya minum air yang dibawa dari rumah. Aisyah kelihatan letih, duduk di sebelah kereta sorong. Saya melihat sekeliling. Peniaga lain tidak putus-putus dilawati pelanggan. Apa masalahnya? Adakah keledek saya tidak elok? Atau harganya masih mahal? Ketika itu, seorang lelaki tua berhenti di hadapan saya. Berusia dalam lingkungan 60 kotan, beruban dan bertongkat. Lelaki itu melihat keledek saya dan bertanya, "Ini keledek oren ke?" "Ya, pakcik." "Betul," jawab saya dengan gembira. "Saya tanam sendiri." "Kamu jual mentah macam ni saja," kata lelaki itu. "Ya, saya tidak begitu faham. Orang sekarang ni jarang beli keledek mentah," jelasnya. "Malas nak balik rebus. Cuba kamu masak dulu, buat bubur ke bakar ke. Mesti laku." "Masak dulu?" "Iya, macam bubur atau keledek bakar." Pakcik dulu pun peniaga. Makanan yang dah siap masak lagi laku. Lelaki itu berlalu pergi perlahan-lahan. Saya berdiri termangu-mangu. Jual yang sudah dimasak, saya tidak pernah terfikir. Tetapi kata-kata lelaki itu ada benarnya. Orang mahu sesuatu yang mudah, sesuatu yang boleh terus dimakan. Pada pukul 3 petang, saya berputus asa dan pulang. Tiada sebiji keledek pun yang terjual. 150 kilogram terpaksa dibawa pulang semula. Air mata saya mengalir sambil menolak kereta sorong. Selepas 5 bulan menunggu, adakah ini kesudahannya? Setibanya di rumah,
Anak-anak berlari keluar. "Dapat berapa, Ibu?" tanya Amirul. Saya menggelengkan kepala. Tak laku sebiji pun. Wajah anak-anak menjadi muram. Malam itu, saya berfikir panjang. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang-ngiang. "Cuba kamu masak dulu. Buat bubur ke? Bubur keledek. Bolehkah saya membuatnya? Saya tidak pernah membuatnya sebelum ini. Tetapi saya membuat bubur nasi setiap hari. Caranya mungkin lebih kurang sama." Keesokan paginya saya mula bereksperimen. Saya merebus 10 biji keledek. Saya masukkan air dan merebusnya. Alangkah baiknya jika ada santan, tetapi tiada. Sebaliknya saya masukkan sedikit gula. Selepas 20 menit, ia menjadi bubur yang pekat. Saya memanggil anak-anak untuk merasa. "Sedapnya," kata Amirul sambil menunjukkan ibu jari. Saya juga merasa sesudu, manis dan lazat. Jauh lebih sedap daripada bubur nasi kosong. "Ini dia." Saya menepuk pH. "Ini yang patut aku jual." Saya ada 10 buah periuk aluminium. Kecil-kecil, tetapi cukup untuk diisi bubur. Saya menghabiskan sepanjang hari membuat bubur. Saya menggunakan 100 biji keledek untuk mengisi 10 periuk itu. Satu periuk boleh dapat 20 mangkuk. Keesokan harinya, hari Sabtu, saya ke pasar lagi. Kali ini saya tidak membawa keledek mentah tetapi bubur. 10 periuk di atas kereta sorong. Berat, tetapi harapan turut serta. Saya mencari tempat dan memanaskan bubur. Saya membawa dapur arang kecil dan meletakkan periuk di atasnya. Uap mula naik. Bau manis merebak. "Bubur keledek." "Bubur keledek panas," jerit saya. "Bubur keledek berkhasiat." Orang yang lalu lalang berhenti. Mereka terhidu bau dan datang menghampiri. "Berapa semangkuk?" tanya seorang makcik. "2 ringgit, makcik," jawab saya. Makcik itu membayar dan mengambil mangkuk. Selepas merasa sesudu, matanya membulat. "Sedapnya." "Memang sedap." Kata-kata itu menjadi isyarat. Orang ramai mula berkerumun. 1 mangkuk, 2 mangkuk, 5 mangkuk. Orang mula beratur. Saya sibuk mencedok bubur. Aisyah mengambil duit. Dalam masa sejam, periuk pertama habis. 2 jam, 5 periuk habis. Menjelang tengah hari, kesemua 10 periuk licin. 200 mangkuk terjual habis. Saya tersenyum melihat periuk-periuk yang kosong. Laku. Betul-betul laku. Saya dapat 400 dalam sehari sahaja. Dalam perjalanan pulang, saya dan Aisyah mengira duit. 400 reng. Cukup untuk membeli beras untuk sebulan. Tidak, 2 bulan. Duit yang diperoleh dalam sehari sahaja. "Anak-anak!" jerit saya sebaik tiba di rumah. "Kita berjaya. Habis terjual." Anak-anak bersorak. Amirul melompat-lompat sambil memeluk saya. Saya memeluk mereka seorang demi seorang. "Kita berjaya. Kita betul-betul berjaya." Malam itu, buat pertama kalinya saya membeli daging. Seekor ayam. Saya membelinya di kedai daging dalam perjalanan pulang dari pasar. Harganya 10 ronggo. Mahal, tetapi tidak mengapa. Saya menghidangkan ayam di atas meja makan. Mata anak-anak membulat. "Daging?" tanya Amirul. "Betul ke ni daging?" "Ya, betul," jawab saya sambil tersenyum. "Hari ini kita raikan." Kami makan sepuas-puasnya setelah sekian lama. Daging, nasi, dan bubur keledek. Anak-anak makan sambil ketawa. Amirul memegang paha ayam di kedua-dua belah tangan dengan gembira. Malam itu, selepas menidurkan anak-anak, saya keluar ke halaman sendirian. Bintang-bintang berkelipan. Saya memandang ke langit dan teringatkan arwah suami. "Abang, kami dah berjaya. Tanpa abang pun, kami boleh teruskan hidup." Angin bertiup. Angin yang nyaman. Terdengar bunyi daun keledek bergoyang di halaman belakang. Masih ada 650 kilogram lagi. Esok saya perlu buat bubur lagi. Lebih banyak lebih baik. Saya berazam. Minggu depan, saya akan bawa 20 periuk. Saya akan beri lebih ramai orang makan. Ini hanya permulaan. Yang sebenar baru bermula. Seminggu kemudian, saya membawa 20 periuk. Bubur yang dibuat daripada 200 biji keledek. Saya bangun pada pukul 3 pagi untuk menyediakannya. Aisyah turut membantu. Kami merebus, melenyek, dan memasak keledek sepanjang malam. Sebaik tiba di pasar, pelanggan sudah mengerumuni. Orang yang pernah makan minggu lepas, datang lagi. "Sedap, Dik. Datang lagi nih," kata seorang pakcik. "Ada kan hari ini?" "Mestilah ada, pakcik," jawab saya sambil tersenyum. Hari itu juga habis terjual. 400 mangkuk terjual, 800 pendapatan. Pasar dibuka 2 kali seminggu, jadi sebulan saya boleh dapat 6.400. Wang yang tidak pernah saya bayangkan. Tetapi masalah timbul.
Periuk aluminium ada hadnya. Untuk memanaskan 20 periuk, saya perlukan banyak dapur. Masa juga lama. Walaupun bermula pukul 3 pagi, masih tidak cukup masa. Permintaan meningkat, tetapi penawaran tidak dapat menampung. Sebulan berlalu. Suatu petang Aisyah berkata, "Ibu, kita perlukan kawah besar. Macam ni tak boleh." "Kawah besar?" Saya mengerutkan dahi. "Ya, kawah yang boleh masak banyak sekaligus. Boleh jimat masa dan jual lebih banyak." Kata-kata Aisyah betul. Tetapi, kawah besar mahal. Saya bertanya di kedai perkakasan, harganya 5.000 ringgit. Saya tiada wang sebanyak itu. Wang yang saya dapat kebanyakannya digunakan untuk perbelanjaan harian. Hutang-hutang lama juga sudah dilangsaikan. Malam itu saya tidak dapat tidur. Saya tahu saya perlukan kawah besar, tetapi bagaimana hendak mendapatkannya? Tiba-tiba saya teringat, Pak Cik Karim, tukang besi di kampung. Dia seorang pakar besi. Mungkinkah dia boleh membuatnya untuk saya? Keesokan paginya, saya pergi ke bengkel Pak Cik Karim. Ruang kecil yang dipenuhi dengan pelbagai alatan dan kepingan besi. Pak Cik Karim sedang mengimpal sesuatu. Percikan api kelihatan. "Pak Cik," panggil saya. Pak Cik Karim mengangkat kepalanya. Maimunah, ada apa?" Saya menceritakan masalah saya. Saya berniaga bubur keledek dan perlukan kawah besar. Tetapi saya tidak cukup wang. Bolehkah dia membuatnya dengan harga yang lebih murah? Pak Cik Karim mengusap dagunya. "Kawah besar. Kalau buat baru memang mahal. Tapi ada cara lain." "Cara lain? Kita guna tong drum terpakai," jelasnya. "Tong drum 200 liter tu. Potong separuh, pasang kaki, jadilah kawah. Kos bahan dalam 500 inje. RM500. Mata saya membulat. "Betul ke, Pak Cik?" "Betul. Bagi Pak Cik 2 hari, nanti Pak Cik siapkan." Malam itu, saya mengumpulkan wang. Dari wang pendapatan minggu lepas, saya mengambil 500 ring. 2 hari kemudian, Pak Cik Karim menunjukkan hasilnya. Tong drum yang dipotong separuh dengan 3 kaki. Terdapat juga ruang di bawah untuk meletakkan kayu api. Sempurna. Saya terpegun. Saya membawanya pulang dengan kereta sorong. Saya memasangnya di halaman belakang. Malam itu, saya cuba memasak bubur dengannya. Saya masukkan 100 biji keledek sekaligus, kuantiti yang sangat banyak. Dalam masa sejam, bubur pekat siap dimasak. "Satu kawah ni boleh dapat 100 mangkuk, Ibu," kata Aisyah. 100 mangkuk. Saya mengira. Bersamaan dengan 5 periuk, masa dapat dijimatkan. Sekarang saya boleh mula pada pukul 5 pagi, bukan lagi 3 pagi. Pada hari pasar berikutnya, saya membawa bubur yang dimasak dengan kawah tong drum. Saya mengisinya ke dalam 3 bekas besar. Cukup untuk 300 mangkuk. Adakah semuanya akan terjual? Saya risau, tetapi juga teruja. Sejak pukul 8 pagi, pelanggan mula berkerumun. Barisan menjadi panjang. Saya tidak berhenti mencedok. Aisyah, mengambil duit. Kerjasama yang sempurna. Sebelum tengah hari, 300 mangkuk habis licin. Saya dapat RM600. Hanya dalam masa 4 jam. Saya tidak percaya. "Minggu depan bawa lebih lagi," jerit seorang makcik. "Asyik tak cukup je." "Baik, makcik. Saya akan sediakan lebih," janji saya. Dalam perjalanan pulang, saya berbincang dengan anak-anak. Bagaimana cara untuk menghasilkan lebih banyak? Perlukah saya membeli satu lagi kawah tong drum? Atau mengambil pekerja? "Dua-dua sekali, Ibu," kata Aisyah. "Tambah kawah, tambah orang. Kita berdua saja takkan mampu." "Betul," katanya. 2 hari seminggu, 300 mangkuk sehari. Kami berdua pun penat. Apatah lagi pada hari persekolahan. Saya perlukan bantuan. Keesokan harinya saya pergi ke rumah Makcik Kiah. "Makcik, boleh tolong saya kerja?" tanya saya. "Kerja apa?" tanyanya. "Cuci dan rebus keledek. Saya bayar 40 sehari." 40? Mata Makcik Kiah membulat. "Betul ke?" "Betul. 2 hari seminggu. Hari Selasa dengan Jumaat." "Boleh, aku buat." Makcik itu terus bersetuju. Saya juga pergi berjumpa Makcik Milah. Makcik yang pernah mentertawakan saya, tetapi saya tidak peduli. Saya perlukan pekerja. "Aku pun nak." Makcik Milah juga menerima. "Maafkan aku ya Munah, sebab cakap macam tu dulu," tambahnya. "Tak apa Makcik," saya tersenyum, perkara dah lepas. Saya menempah kawah tong drum kedua. Pak Cik Karim menyiapkannya dalam masa 2 hari. Kali ini, dia membuatnya sedikit lebih besar. Boleh memasak 150 hidangan sekaligus. Kini, sistem kerja sudah terbentuk. Makcik Kiah mencuci dan merebus keledek. Makcik Milah melenyek dan memasaknya.
Saya mengacau dan memasukkannya ke dalam bekas. Aisyah membantu menjual di pasar. Sebulan kemudian, jualan harian mencecah 500 mangkuk. Ada hari saya dapat 1.000 ling. Pendapatan sebulan melebihi 1.000 ling. Setahun lalu, kami hanya makan sekali sehari. Sekarang, sebulan kami dapat sebanyak itu. Suatu petang, Aisyah berkata, "Ibu, Aisyah nak sekolah balik." "Sekolah?" Saya terkejut. Aisyah berhenti sekolah setahun yang lalu, kerana tiada wang untuk membayar yuran. "Ya, Aisyah nak belajar. Dan tolong teruskan hantar adik ke sekolah juga." Saya memeluk Aisyah erat. Air mata saya mengalir. "Ya, ibu akan hantar. Dua-dua sekali." Ibu janji. Minggu berikutnya, pada hari Isnin, saya mendaftarkan kedua-dua anak saya ke sekolah. Saya belikan baju seragam baru, beg baru, buku-buku baru. Semuanya menelan belanja 500, tetapi saya tidak kisah. Pada pagi hari pertama persekolahan, saya memandang anak-anak yang berpakaian seragam, bersih dan kemas. Amirul kelihatan gembira dengan beg barunya. Aisyah memeluk erat bukunya sambil tersenyum. "Kami pergi dulu, ibu." Mereka melambai tangan dan berjalan pergi. Saya menangis melihat mereka. Teringat hari setahun yang lalu, ketika saya menonton TV dalam keadaan terdesak. Teringat hari saya pergi ke Serdang dengan berbekalkan 50 hingking. Teringat saat saya menerima 50 benih keledek. Semuanya bermula ketika itu. Bermula dari keberanian saya menaiki bas dan tidak berputus asa. 50 benih kecil telah membawa perubahan yang begitu besar. Saya memandang kebun keledek di halaman belakang. Tuaian kedua bakal tiba. Kali ini saya menanam 100 benih di tanah yang lebih luas. Selepas ini, saya merancang untuk menanam 200 benih. Saya tidak boleh berhenti sekarang. Tidak. Saya tidak mahu berhenti. Saya akan tanam lebih banyak, jual lebih banyak, dan memberi pekerjaan kepada lebih ramai orang. Inilah yang boleh saya lakukan. Saya berdiri di hadapan kawah tong drum dan berikrar. Dengan kawah ini, saya akan memasak lebih banyak harapan, mengenyangkan lebih banyak keluarga. Permulaan yang kecil, tetapi saya akan menjadikannya besar. 3 bulan berlalu. Berita mula tersebar. Bukan sahaja di pasar tani Kuala Kangsar, tetapi hingga ke kampung-kampung jiran. Bubur keledek Maimunah. Begitulah orang memanggilnya. Ada juga yang memanggilnya bubur oren Maimunah. Setiap hari Selasa dan Jumaat, barisan panjang terbentuk di pasar. Sejak pukul 6 pagi, orang sudah menunggu. Mereka datang lebih awal daripada saya, duduk menanti. Mahu menjadi yang pertama merasainya. 500 mangkuk sehari sudah menjadi kebiasaan. Pada hari jualan laris, ia boleh mencecah 600 mangkuk. 2 kawah tong drum tidak lagi mencukupi. Walaupun bermula pukul 4 pagi, masih tidak cukup masa. Pelanggan semakin ramai, dan saya semakin sibuk. Pada suatu petang Jumaat, seorang lelaki berdiri di hadapan saya. Lelaki berusia dalam lingkungan 30-an, berpakaian kemas, memakai kemeja dan berkasut kulit. Kelihatan seperti orang bandar. "Puan Maimunah, kan?" tanya lelaki itu. "Ya, betul," jawab saya. "Saya Omar." Lelaki itu menghulurkan kad perniagaannya. "Saya mengusahakan sebuah restoran di Bandar Kuala Kangsar." "Restoran?" Saya mengambil kad itu. "Tertera restoran keluarga Omar." "Saya dah cuba bubur Puan," kata Encik Omar. "Seminggu lepas, saya datang sini dan rasa memang hebat. Jadi saya ada satu cadangan." "Cadangan? Bolehkah Puan bekalkan kepada restoran saya?" tanya Encik Omar. "Setiap pagi saya perlukan 100 mangkuk." "Setiap pagi?" Saya terkejut. 100 mangkuk? "Ya, saya nak jadikan menu sarapan. Saya akan beli dengan harga 4 semangkuk." "4. Saya mengira. 100 mangkuk, 400 rand. Setiap hari, sebulan RM9.000 IK. Jumlah yang sangat besar. Beri saya masa untuk fikirkan," kata saya. "Baik," Encik Omar tersenyum. "Tapi jangan fikir terlalu lama. Saya sedang mencari pembekal lain juga." Dia berlalu pergi. Saya memasukkan kad itu ke dalam poket dan terus menjual bubur. Tetapi fikiran saya bercelaru. Setiap hari 100 mangkuk. Mampukah saya? Malam itu, saya berbincang dengan anak-anak. Saya menceritakan cadangan Encik Omar. Mata mereka membulat. "Ibu, kena terima," kata Aisyah. "Setiap hari 400 tu. Tapi mampukah kita?" Saya risau. Sekarang pun dah sibuk dengan jualan di pasar, nak tambah lagi 100 mangkuk setiap hari? "Kita ambil pekerja lagi, Ibu," kata Aisyah. "Dan tambah 1 kawah lagi." "Betul."
Saya perlu mengembangkan sistem. Saya membuat keputusan. Keesokan harinya saya menelepon Encik Omar. Saya berkata saya setuju. Keputusan yang bijak, kata Encik Omar. Kita mula Isnin depan. Saya ada masa seminggu untuk bersiap. Saya terus bertindak. Saya menempah kawah tong drum ketiga dari Pak Cik Karim. Kali ini yang paling besar. Tong drum 200 liter. Dan saya mencari pekerja. Mak Cik Akiah dari kampung sebelah mahu bekerja. Dia juga seorang balu, seperti saya, membesarkan anak-anak sendirian. Saya terus menerimanya. Saya perlukan seorang lagi. Seorang pemuda kampung, Othman, datang berjumpa saya. Berusia dalam lingkungan 25 tahun, sedang mencari kerja. Boleh buat kerja berat? Tanya saya. Mestilah boleh, jawab Othman. Apa saja kerja saya buat? Bagus. Angkat keledek, belah kayu api, cuci tong drum. Saya bayar 50-an sehari. Terima kasih Kak, Othman kelihatan gembira. Kini, pasukan saya ada 5 orang. Saya, Mak Cik Kiah, Mak Cik Milah, Mak Cik Akiah, dan Othman. Aisyah akan membantu selepas pulang dari sekolah. Hari Isnin tiba. Pukul 3 pagi, semua berkumpul. Api dihidupkan di bawah 3 kawah tong drum. 300 biji keledek direbus serentak. Asap berkepul-kepul. Bau manis merebak ke seluruh kampung. Menjelang pukul 6 pagi, 100 mangkuk siap. Othman memuatkannya ke atas kereta sorong dan menghantarnya ke restoran Omar. Perjalanan 40 menit. Dia pulang pada pukul 7.30 pagi. Dia kata dia sudah terima bayaran, Rm400 ringgit. Berjaya, saya menggenggam penumbuk. Kita dah buat, tetapi ia belum berakhir. Kami perlu menyediakan untuk jualan di pasar pula. Kami terus bekerja tanpa henti. Sepanjang pagi, kawah-kawah itu terus memasak. Menjelang tengah hari, 500 mangkuk siap. Kami membawanya ke pasar. Menjelang pukul 4 petang, semuanya habis terjual. Rm1.000, ditambah dengan bekalan ke restoran, pendapatan hari itu Rm1.400. Sebulan berlalu. Setiap hari, 100 mangkuk dihantar ke restoran Omar. 2 kali seminggu, 500 mangkuk dijual di pasar. Pendapatan sebulan melebihi 28.000 ringgit. Suatu hari, Encik Omar datang lagi. Kali ini bersama 2 orang, seorang wanita dan seorang lelaki. Ini kawan-kawan saya, Encik Omar memperkenalkan. Puan Adilah mengusahakan restoran di kampung sebelah barat dan Encik Othman ada kafe di utara. Mereka berdua menunduk hormat. Saya juga membalas hormat. Kami datang lepas dengar cerita dari Omar, kata Puan Adilah. Bolehkah bekalkan ke restoran kami juga? Kami pun, tambah Encik Othman. Berapa banyak yang Puan perlukan? Tanya saya. Sehari 100 mangkuk, jawab Puan Adilah. Saya 50 mangkuk, kata Encik Othman. 100 dan 50. Jumlahnya 150 mangkuk. Ditambah dengan 100 mangkuk ke restoran Omar, jumlahnya 250 mangkuk setiap hari. Mampukah saya? Beri saya masa untuk bersedia, jawab saya. Berapa lama? Tanya Puan Adilah. 2 minggu. Dalam 2 minggu saya akan sediakan sistemnya. Baik. Encik Othman mengangguk. Kami akan tunggu. Selepas mereka pulang, saya terduduk. 250 mangkuk. Ditambah jualan di pasar, jumlahnya hampir 750 mangkuk sehari. Saya pening kepala, tetapi saya mesti lakukannya. Ini adalah peluang yang tidak boleh dilepaskan. Saya pergi berjumpa Pak Cik Karim lagi. Saya menempah lebih banyak kawah tong drum, dan saya mengambil 5 orang pekerja lagi. Halaman belakang sudah sempit. Kini saya perlukan sebuah bengkel. Terdapat sebuah gudang kosong di simpang masuk kampung. Saya mencari pemiliknya dan bertanya tentang sewa. Rm1.000 sebulan. Mahal, tetapi saya menerimanya. Saya membersihkan gudang itu dan memasang 5 kawah tong drum. Saya membuat meja kerja. Saya meletakkan tong-tong air. Ruang menyimpan kayu api juga disediakan. Dalam masa seminggu, sebuah bengkel yang sempurna siap dibina. Pada minggu kedua, saya membuat percubaan. 10 orang bekerja serentak. Saya menjadi penyelia. Saya menetapkan tugas masing-masing dengan jelas. Mak Cik Kiah mencuci keledek, Mak Cik Milah merebus, Mak Cik Akiah melenyek, yang lain memasak dan mengisi ke dalam bekas. Kami bermula pada pukul 2 pagi. Menjelang pukul 6 pagi, selama 4 jam, kami menghasilkan 400 mangkuk. Boleh. Ia boleh dilakukan. Mulai hari Isnin, kami mula membekal ke 3 tempat. Restoran Omar 100 mangkuk, Restoran Adilah 100 mangkuk, Kafe Othman 50 mangkuk, dan pada hari Selasa dan Jumaat,
400 mangkuk dijual di pasar. Sebulan kemudian, saya membuat pengiraan. Bekalan ke restoran menjana 30.000 ring sebulan. Jualan di pasar RM19.000. Jumlahnya 46.000 ring sen. Setahun yang lalu, kami yang hanya makan sekali sehari, kini memperoleh 46.000 ring golaran sebulan. Suatu petang selepas menutup bengkel, saya tinggal sendirian. Saya memandang kelima-lima kawah tong drum itu. Kawah yang hitam berjelaga. Kawah yang memasak ratusan mangkuk bubur setiap hari. Saya menyentuh salah satu kawah. Sejuk. Pada waktu siang ia panas membara, pada waktu malam ia sejuk begini. Seperti hidup kita. Ada masa panas, ada masa sejuk. Tetapi ia terus berputar. Terima kasih, kata saya kepada kawah itu. Kalian yang memberi kami rezeki. Saya keluar. Bintang-bintang berkelipan. Saya memandang ke langit dan tersenyum. 400 mangkuk sehari. Sesuatu yang tidak dapat dipercayai. Tetapi ini bukan pengakhirannya. Saya boleh pergi lebih jauh. Saya boleh menjadikannya lebih besar. Saya percaya. Setahun berlalu. Kini saya menjadi orang paling sibuk di kampung. Setiap hari pada pukul 2 pagi saya bangun dan pergi ke bengkel. Bersama 12 orang pekerja, saya membuat bubur. 5 kawah tong drum memasak serentak. Sehari, kami menghasilkan 1.000 mangkuk. Tempat bekalan bertambah. Restoran Omar, Restoran Adilah, Cafe Othman, dan 3 tempat lagi ditambah. Semuanya datang selepas mendengar dari mulut ke mulut. Setiap hari, 500 mangkuk dibekalkan. Baki, 500 mangkuk dijual di pasar. Pendapatan sebulan melebihi 80.000 rongkoma. Jumlah yang tidak dapat saya bayangkan setahun yang lalu. Selepas membayar gaji pekerja, kos bahan, dan sewa gudang, keuntungan bersih sekitar 50.000 Dengan wang itu saya membaiki rumah. Saya menukar atap baru, mengecat semula dinding, menukar tingkap, dapur juga dibesarkan. Rumah usang yang bocor setahun lalu kini menjadi rumah yang kemas. Anak-anak saya semuanya bersekolah. Mereka mempunyai baju seragam dan kasut, beg sekolah dan buku nota yang cukup. Aisyah kini di tingkatan 2. Keputusan peperiksaannya cemerlang, mendapat tempat ketiga teratas di dalam kelas. Cikgu berkata dia boleh masuk universiti. Universiti? Saya terkejut. Ya, Ibu, kata Aisyah. Aisyah nak belajar pengurusan perniagaan. Nak tolong besarkan lagi perniagaan Ibu. Saya memeluk Aisyah erat. Air mata saya mengalir. Anak yang tidak dapat ke sekolah setahun lalu kini mengimpikan universiti. Bercakap tentang pengurusan perniagaan. Betapa besarnya perubahan ini. Amirul pula mahu menjadi guru. Dia suka melukis. Mungkin dia akan menjadi pelukis. Kedua-dua anak saya mempunyai impian. Mereka boleh menyuarakan impian mereka. Setahun lalu, kami hanya risau tentang makanan untuk esok. Sekarang, kami merancang untuk masa depan. Inilah perubahan. Perubahan yang sebenar. Pada suatu petang Sabtu, dalam perjalanan pulang dari pasar, seseorang memanggil nama saya, Maimunah. Saya menoleh. Dr. Nazri, orang yang memberikan saya benih di Serdang. Sudah setahun kami tidak berjumpa. Tuan, saya berlari dan memberi salam. Dr. Nazri tersenyum dan memegang tangan saya. Saya dah dengar kabarnya. Dengar kata Puan dah berjaya besar dengan perniagaan bubur keledek. Semuanya berkat pertolongan Tuan, jawab saya. 50 benih yang Tuan berikan telah mengubah segalanya. Boleh saya lihat? Tanya Dr. Nazri. Saya ingin tahu bagaimana Puan melakukannya. Tentu sekali, saya membawanya ke bengkel. Apabila saya membuka pintu bengkel, Dr. Nazri ternganga. 5 kawah tong drum, meja kerja, gudang bahan, kawasan pembungkusan, ruang yang teratur dan kemas. Hebat, kata Dr. Nazri dengan kagum. Sungguh hebat. Saya menerangkan keseluruhan proses. Dari mencuci keledek hingga memasak bubur dan mengisinya ke dalam bekas. Dr. Nazri mengangguk sambil mendengar. Kadang-kadang dia bertanya, berapa banyak dihasilkan sehari? Berapa ramai pekerja? Berapa banyak pendapatan? Saya menjawab dengan jujur. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Dr. Nazri adalah guru saya. Selepas saya selesai menerangkan, Dr. Nazri memandang keluar tingkap. Lama dia terdiam. Saya menunggu. Apa yang difikirkannya? Dr. Nazri perlahan-lahan membuka mulut. Puan tahu apa yang telah Puan capai? Bukan sekadar perniagaan bubur keledek. Bukan. Bukan. Dr. Nazri menggelengkan kepala. Puan telah mencipta harapan. Puan telah mencipta pekerjaan. Puan telah menghidupkan semula komuniti. Inilah yang kami mahukan. Memberi benih hanyalah permulaan.
Yang penting ialah apa yang berlaku selepas itu. Apa yang orang lakukan dengannya. Kebanyakannya hanya makan dan habis. Tetapi Puan berbeza. Puan menjadikannya perniagaan dan memberi rezeki kepada orang lain pula. Dr. Nazri mengeluarkan sapu tangan dari poketnya dan mengesat matanya. Dia menangis. "Tuan, saya terkejut." "Maaf," Dr. Nazri tersenyum. "Saya cuma terharu. Sudah 3 tahun saya melakukan kerja ini. Ini kali pertama saya melihat kes seperti Puan. Saya sangat bangga. Saya juga turut sebab. Tekak saya terasa perit. Semua ini berkat Tuan. Tuan yang memberikan permulaannya." "Tidak." Dr. Nazri memegang bahu saya. "Puan yang melakukannya sendiri. Saya hanya beri benih. Yang membesarkannya ialah Puan." Kami berpandangan lama. Tersenyum tanpa kata. Terdengar suara anak-anak bermain di luar. Di padang bersebelahan bengkel, anak-anak kampung sedang bermain bola sepak. "Tuan nampak tu." Saya menunjuk ke tingkap. "Itu anak-anak pekerja saya. Rumah-rumah di situ semua rumah pekerja saya. 12 keluarga mendapat rezeki kerana saya." Dr. Nazri mengangguk dan dia memberikan satu lagi cadangan. "Buka kedai rasmi. Cipta jenama. Kembangkan ke pekan lain. Kenapa perlu terhad di Kuala Kangsar sahaja? Saya tidak pernah terfikir untuk mengembangkannya lebih besar. Tetapi kata-kata Dr. Nazri betul. Kenapa perlu berhenti di sini? Saya boleh pergi lebih jauh." "Saya akan fikirkan," jawab saya. Sebelum pulang Dr. Nazri berkata satu perkara lagi. "Puan Maimunah, Puanlah keledek oren itu. Tumbuh di tanah yang gersang, tahan kemarau, kuat, berkhasiat, dan memberi kehidupan kepada orang lain. Puanlah orangnya." Malam itu saya tidak dapat tidur. Kata-kata Dr. Nazri terus bermain di fikiran. Kedai rasmi, jenama, pengembangan, perkataan-perkataan besar. Saya takut. Tetapi pada masa yang sama, saya teruja. Sebulan kemudian, saya menyewa sebuah kedai kecil di pusat bandar Kuala Kangsar. Sewanya 3.000 sebulan. Mahal, tetapi lokasinya bagus. Tempat orang ramai lalu lalang. Saya menghias kedai. Dinding dicat warna oranye. Saya meletakkan 10 buah meja. Saya membeli peralatan dapur. Saya memasang papan tanda. Bubur keledek oren Maimunah. Begitulah yang tertulis. Hari pembukaan ditetapkan pada hari Isnin. Saya bersiap sedia sejak subuh. Bubur dimasak di bengkel dan dibawa ke kedai. Mangkuk disediakan. Sudu dilap. Semuanya sempurna. Pukul 7 pagi, saya membuka pintu. Siapakah pelanggan pertama? Saya menunggu dengan debaran. Selepas 10 menit, seorang makcik masuk. Pelanggan tetap saya di pasar. "Kat sini pun ada jual ya?" Makcik itu kelihatan gembira. Bagi semangkuk. Pelanggan pertama, saya mencedok bubur dengan cermat dan menghidangkannya. Makcik itu merasa sesudu dan tersenyum. Memang sedap macam biasa. Hari itu, lebih 100 orang pelanggan datang. Semuanya berkata sedap. Mereka kata akan datang lagi. Saya menutup kedai dan melihat sekeliling. Kedai saya. Kedai yang tertera nama saya. Dalam perjalanan pulang, anak-anak menyambut saya. "Macam mana ibu?" tanya Aisyah. "Bagus." Saya tersenyum. "Sangat bagus." Malam itu, saya mengumpulkan kedua-dua anak saya. "Anak-anak, ingat tak 1,5 tahun yang lalu? Kita lapar. Kita hanya makan bubur nasi kosong. Kita tiada kasut. Tak dapat ke sekolah. Tapi sekarang kita ada segalanya. Tahu tak kenapa? Sebab 50 benih keledek. 50 benih kecil yang mengubah kita. Tapi itu bukan pengakhirannya. Ini baru permulaan. Kita akan jadikan ia lebih besar." Saya memeluk anak-anak saya seorang demi seorang. Hati saya terasa lapang. Teringat hari 1,5 tahun yang lalu. Ketika saya menonton TV dalam keadaan terdesak. Teringat keajaiban yang dicipta oleh 50 benih. Kini, kami mempunyai impian. Impian yang besar. 6 bulan berlalu sejak kedai dibuka. Setiap hari, lebih 200 orang pelanggan datang. Dari pukul 7 pagi hingga 2 petang, kedai sentiasa penuh. Meja tidak mencukupi. Saya mengambil 3 orang pekerja lagi. Kini, jumlah pekerja saya 15 orang. Bengkel juga diperluaskan. Saya menyewa bangunan sebelah untuk menggandakan ruang. Kawah tong drum kini ada 8. Pengeluaran harian melebihi 1.500 mangkuk. Jualan di kedai, bekalan ke restoran, jualan di pasar. Tiada hari rehat. Pendapatan sebulan mencecah Rm120.000. Keuntungan bersih sekitar Rm80.000. Saya menyimpan wang itu di bank. Untuk pendidikan anak-anak. Hari Aisyah masuk universiti,
tidak lama lagi. Saya perlu bersedia. Pada suatu petang Selasa, selepas menutup kedai dan mengemas, seorang wanita masuk, berusia dalam lingkungan awal 30-an. Wajahnya cengkung, pakaiannya lusuh. Dia membawa 3 orang anak kecil. Anak-anaknya juga kurus dan berpakaian kompang-camping. "Maaf, Puan," kata wanita itu dengan berhati-hati. "Saya tahu kedai dah tutup, tapi boleh saya minta masa sekejap?" Boleh. Silakan duduk," jawab saya. Wanita itu duduk di meja bersama anak-anaknya. Tangannya digenggam erat, terketar-ketar. Melihatnya, saya merasakan sesuatu yang biasa. "Nama saya Wati," wanita itu mula bersuara. "Suami saya meninggal 3 bulan lepas, kemalangan jalan raya. Saya membesarkan 3 orang anak ni sendirian. Jantung saya berdegup kencang. Kehilangan suami dan membesarkan 3 anak sendirian. Seperti keadaan saya 2 tahun lalu." "Pasti sukar," kata saya. "Sangat sukar." Mata Wati bergenang air mata. "Saya tak tahu nak buat apa. Saya ambil upah cuci baju. Sehari dapat 20 je. Tak cukup untuk bagi makan anak-anak." Saya mengangguk. Saya tahu perasaan itu. Perasaan buntu. Perasaan tidak berdaya. "Saya dengar cerita Puan," sambung Wati. "Semua orang kampung tahu. Seorang balu yang berjaya dengan bubur keledek. Saya boleh tak saya mulakan?" Wanita itu memandang tepat ke mata saya. Dalam pandangan matanya, saya melihat diri saya sendiri. Diri saya 2 tahun lalu di dalam bas menuju ke Serdang. Diri saya yang pulang membawa 50 benih keledek. Terdesak, tetapi penuh harapan. Saya bangun dari kerusi. "Ikut saya," kata saya. Wati dan anak-anaknya mengikut saya. Kami pergi ke belakang kedai. Terdapat sebuah stor kecil. Apabila saya membuka pintu, kelihatan guni-guni keledek bertimbun. Dan di satu sudut terdapat polybag-polybag kecil. Benih keledek oren. Dr. Nazri telah menghantarnya 3 bulan lalu. 100 benih. Saya telah menanam 50 dan menyimpan 50 lagi. Menunggu hari untuk memberikannya kepada seseorang. "Saya bagini pada awak," saya menunjuk ke arah benih-benih itu. "Ada 50. Wati ternganga memandang benih-benih itu. "Betul ke?" Suaranya terketar-ketar. "Ya," saya mengangguk. Dan saya mengambil sebuah kotak dan mula memasukkan benih ke dalamnya. 1, 2, 3, kesemua 50 benih. "Awak ada tanah?" tanya saya. "Ada." "Di rumah ada halaman kecil," jawab Wati. "Cukup." Saya mengeluarkan buku nota. Buku nota yang sama diberikan oleh Dr. Nazri, yang saya simpan dengan baik selama 2 tahun. Saya menyalin helaian yang mengandungi cara menanam. "Ikut cara ni," saya menjelaskan. "Buat batas setinggi 30 cm. Tanam dengan jarak 30 cm. Bulan pertama siram setiap 2 hari. 4 hingga 5 bulan boleh tuai." Wati mengambil kertas itu dan membaca setiap perkataan. Air matanya menitis. Selepas tuai, saya menyambung. "Buat bubur dan jual. Jangan jual mentah, tak laku. Buat bubur, mesti laku. Pergi ke pasar. Mula-mula, buat 10 mangkuk je, mesti habis. Lepas tu 20. Lepas tu 30. Tambah sikit-sikit." Wati mengangguk sambil mendengar. Dia mengesat air matanya dengan tangan. "Awak boleh." Saya memegang tangannya. "Saya pun dah lalui. 2 tahun lalu, saya sama macam awak. Balu dengan 2 anak. Makan sekali sehari. Anak bongsu kurang zat. Tapi sekarang tengoklah. Awak pun boleh." "Betul ke?" tanya Wati. "Betul," jawab saya dengan yakin. "Benih tak pernah menipu. Kalau kita jaga dengan baik, ia pasti akan tumbuh. Dan awak tak keseorangan. Saya ada, orang kampung ada. Kalau perlukan bantuan, datang saja." Wati memeluk kotak itu dengan kedua-dua belah tangan. "Terima kasih." Dia hanya mampu mengulangi kata-kata itu. "Terima kasih banyak-banyak." 3 orang anaknya berkumpul di sisinya. Yang bongsu menjenguk ke dalam kotak. "Apa tu, Mak?" tanyanya. "Harapan." Wati mengusap kepala anaknya. "Harapan kita." Selepas mereka pulang, saya berdiri di hadapan kedai. Senja mula berlabuh. Cahaya oren senja mewarnai jalan. Jauh di sana, kelihatan Wati berjalan bersama anak-anaknya, membawa kotak benih dengan berhati-hati. Seperti diri saya 2 tahun lalu. Seperti saya yang pulang dari Serdang pada hari itu, membawa harapan. Saya berpaling dan memandang kedai saya. Dinding oren, papan tanda bubur keledek oren Maimunah yang saya bina dalam masa 2 tahun. Bermula dengan 50 benih, saya sampai ke tahap ini. Dan kini, saya telah berkongsi benih itu. Saya berikan 50 benih kepada Wati. Dia juga akan menanamnya.
dia akan berjaya. Dan suatu hari nanti, dia akan berkongsi benih itu dengan orang lain pula. Ini adalah kitaran harapan. Dr. Nazri memberi benih kepada saya memberi benih kepada Wati, dan Wati akan memberi benih kepada orang lain. Benih akan terus tersebar. Harapan juga akan terus tersebar. Saya pulang ke rumah. Anak-anak sedang menyediakan makan malam. Aisyah sedang menanak nasi. Amirul sedang melukis. Pemandangan yang damai. Pemandangan yang tidak dapat saya bayangkan 2 tahun lalu. Anak-anak yang menangis kelaparan kini ketawa sambil menyediakan makan malam. Anak-anak yang tidak dapat ke sekolah kini membuat kerja rumah. Anak-anak yang tiada impian kini melukis masa depan. Ibu dah balik. Amirul berlari dan memeluk saya. Saya memeluknya dan pergi ke meja makan. Kedua-dua anak saya berkumpul. Kami berpegangan tangan dan berdoa, bersyukur atas rezeki, keluarga dan hari ini. Semasa makan malam, saya menceritakan kisah Wati kepada anak-anak. Kisah saya memberikan 50 benih. Mata mereka bersinar-sinar mendengarnya. Ibu kongsi apa yang ibu dapat ya, kata Aisyah. Betul, saya mengangguk. Rezeki kena dikongsi. Barulah lebih ramai orang gembira. Kita pun boleh kongsi ke ibu, tanya Amirul. Mestilah. Nanti kamu dah besar, kamu pun akan berkongsi. Kongsi ilmu, kongsi harta. Itulah kejayaan sebenar. Malam itu, selepas menidurkan anak-anak, saya keluar ke halaman. Saya memandang kebun keledek di belakang. Tuaian ketiga bakal tiba. Kali ini saya menanam 200 benih, memenuhi ladang yang luas. Di bawah cahaya bulan, daun-daun hijau kelihatan bersinar. Saya berjalan ke ladang, saya berlutut dan menyentuh tanah, hangat. Tanah yang menumbuhkan kehidupan. Dari tanah inilah keledek tumbuh, dan keledek inilah yang memberi makan keluarga saya, 15 keluarga pekerja saya, dan kini akan memberi makan keluarga Wati pula. Sebiji benih boleh menghasilkan begitu banyak. 50 benih boleh membawa perubahan yang begitu besar. Jika kita tanam tanpa putus asa, ia pasti akan tumbuh. Jika kita jaga dengan baik, ia pasti akan berbuah. Saya bangun dan memandang ke langit. Bintang-bintang berkelipan. Saya seolah-olah melihat arwah suami saya. Abang, kami oke di sini. Anak-anak sihat, bersekolah. Saya pun dah ada perniagaan, ada pekerja. Abang pasti bangga. Angin bertiup, angin yang nyaman. Seperti jawaban dari suami saya. Bagus Maimunah, kamu dah buat yang terbaik. Saya tersenyum dan masuk ke dalam rumah. Esok saya perlu bangun pukul 2 pagi lagi. Perlu menyediakan 1.500 mangkuk. Perlu buka kedai, perlu hantar bekalan. Hari yang sibuk menanti. Tetapi tidak mengapa. Saya tidak lagi keseorangan. Saya ada 15 orang pekerja. Saya ada 2 orang anak. Saya ada Dr. Nazri. Dan kini, saya ada Wati juga. Kami melangkah bersama. Apabila benih dikongsi, hari esok akan tumbuh. Dan hari esok itu akan menjadi benih yang lain. Terus tumbuh, terus merebak. Tanpa henti. Inilah harapan. Inilah kisah kami. Kuat seperti keledek oren, kami akan terus melangkah hingga ke akhirnya.